rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk Pengaruh Gaya Hidup Moden Terhadap Nilai Moral dalam Kalangan Pelajar. Di bawah tema cabaran melestarikan etika dan peradaban. Tema ini menekankan bagaimana masyarakat pada masa kini berhadapan dengan cabaran untuk mengekalkan nilai etika dan peradaban. Manakala tajuk ini dipilih kerana gaya hidup moden khususnya yang berunsur hedonisme semakin mempengaruhi gaya hidup pelajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan memantau pengaruh gaya hidup moden terhadap nilai moral dan dalam kalangan pelajar. Hal ini dapat dilihat dari segi usia para mahasiswa yang tergolong dalam kelompok usia 19 hingga 25 tahun. Gaya hidup hedonisme sangat menarik bagi mereka di mana mereka hanya menginginkan kesenangan. Tanpa mereka sedari, hal ini telah menjadi sebuah budaya. Oleh itu, melalui pembentangan ini, kami akan menerangkan bagaimana pengaruh ini berlaku dan sejauh mana yang memberi kesan kepada moral pelajar. Metodologi yang pertama, kaedah kualitatif iaitu daripada bahan terbitan yang mempunyai keabsahan. Yang kedua, seramai 56 responden pelajar universiti berumur antara 19 hingga 25 tahun. Yang ketiga, data dikumpul secara dalam talian menggunakan borang Google Form. Okey, seterusnya data dalam kajian ini dianalisis menggunakan kaedah peratusan bagi memudahkan pentafsiran dapatan. Sumber maklumat diperoleh melalui portal rasmi seperti Google Scholar, platform, media sosial serta portal berita harian bagi memastikan data yang digunakan adalah sahih dan relevan. Itu saja metodologi kami. Bagi dapatan kami pula, daripada soal sidik dijalankan, majoriti responden iaitu 57% bersamaan dengan 32 orang berpendapat bahawa gaya hidup moden memberi kesan kepada mereka dari segi positif. Manakala 43% bersamaan 24 responden mengatakan gaya hidup moden membawa kesan negatif. Antara kesan positif gaya hidup moden terhadap nilai moral dalam kalangan pelajar adalah meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi sekaligus membentuk sikap berdikari pelajar dalam proses pembelajaran. Pelajar perlu menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran dalam talian, penggunaan aplikasi pendidikan dan penulisan masa secara berkesan. Situasi ini mengukur nilai-nilai moral dalam diri pelajar seperti amanah, disiplin dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, pada tahun 2020, pelajar dididik untuk mengurus pembelajaran mereka secara mandiri ketika pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran iaitu PDPR. Selain meningkatkan kemahiran dalam teknologi, media sosial dapat menjadi medium periklanan bagi perkhidmatan kecil dijalankan oleh remaja. Remaja kini sering mempromosikan produk berkaitan gaya hidup sihat seperti makanan sihat, suplemen yang selamat, atau perkhidmatan seperti latihan kecergasan secara dalam talian. Periklanan ini dapat disebarkan dengan mudah melalui media sosial milik mereka. Oleh itu, bukan sahaja urusan perniagaan, pelajar menjadi lebih mudah, malah ia turut membuka peluang penjana pendapatan, khususnya bagi pelajar yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Mengamalkan gaya hidup sihat moden di kalangan remaja Gen Z bukan sahaja dapat meningkatkan kesihatan fizikal mereka, tetapi turut juga membentuk perkembangan moral dalam sosial diri mereka. Tabiat sehat seperti bersenam, makan seimbang dan mengurus bahasa dengan baik memerlukan disiplin dan tanggungjawab sekaligus mengukuhkan nilai etika dalam diri mereka. Pada masa yang sama, kesihatan remaja lebih positif dan lebih empati terhadap orang sekeliling. Hal ini kerana mereka dapat menguruskan masa yang baik dan emosi yang baik. Jika mereka dapat menguruskan emosi dan masa yang baik, mereka akan memberikan impak yang positif terhadap orang sekeliling mereka. Secara keseluruhan, amalan sihat ini menjadikan mereka lebih matang dalam membuat keputusan dan lebih bersedia untuk memikul ataupun menghadapi apapun cabaran. Gaya hidup moden memang memudahkan hidup kita, tetapi ia juga ada sisi negatif yang memberi kesan pada nilai moral pelajar. Contohnya, ramai pelajar sekarang mudah ikut trend di media sosial, dari pakaian sampai tingkah laku tanpa fikir sama ada ia sesuai dengan budaya kita. Akhirnya, nilai sopan santun mula terpinggir.
Selain itu, media sosial juga mendorong pergaulan bebas dan tingkah laku yang kurang sesuai. Ada pelajar yang anggap keluar berduaan atau melepak sehingga lewat malam itu perkara biasa. Dalam masa yang sama, banyak juga berlaku isu seperti menghina, memalukan orang lain dan menyebarkan fitnah hanya untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Ketagihan gadget pun menjadi satu masalah. Pelajar kurang beradab ketika berkomunikasi. Sebagai contoh, pelajar tidak fokus bila pun cara bercakap atau sibuk dengan telefon semasa berbual dengan orang lain. Kesan negatif yang kedua ialah perkembangan teknologi dan persekitaran sosial moden menyumbang kepada kemerosotan akhlak apabila remaja terdedah kepada kandungan tidak sesuai. Pengaruh budaya dua dan interaksi sosial yang berkurang. Penggunaan gadget tanpa kawalan melemahkan nilai moral, mengurangkan empati serta meningkatkan risiko tingkah laku negatif tanpa bimbingan yang mencukupi. Seterusnya, gaya hidup moden memberi kesan negatif kepada kesihatan mental remaja. Apabila remaja terlalu terdedah kepada penggunaan gadget dan telefon genggam, mereka menjadi lebih berisiko untuk mengalami pelbagai masalah emosi. Pada era digital ini, remaja mudah menjadi mangsa cyberbully, komen negatif dan tekanan sosial di media sosial. Situasi ini boleh menyebabkan mereka rasa rendah diri, kurang keyakinan diri dan boleh menyebabkan masalah kemurungan. Mulanya, gaya hidup moden didapati memberi kedua impak positif dan negatif, namun melalui pemerhatian, media sosial telah jelas mempengaruhi cara hidup golongan remaja. Manakala, gaya hidup moden pada dasarnya memberikan kesan positif, terutamanya dalam membantu membentukkan disiplin, tanggung jawab, hormat, dan sikap berdikari mereka dalam proses kehidupan. Sekian, terima kasih.